Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 bagi kursus Perakaunan Kos. Berikut adalah merupakan lanjutan penerangan untuk kuliah 12 bertajuk penguasaan serapan dan penguasaan marginal. Bahagian kedua ini akan meliputi slide 30 sehingga slide 50. Okey, objektif kuliah 1, 2 dan 3 telah pun diliputi di dalam bahagian 1. So, untuk bahagian kedua, kita akan meneruskan dengan objektif keempat, iaitu penguasaan serapan dan marginal dalam konteks terlebih dan terkurang serap. Menerangkan kelebihan dan limitasi kedua-dua kaedah ini. Menerangkan kelebihan penguasaan marginal untuk tujuan penilaian prestasi. Dan akhir sekali menerangkan kelebihan format marginal untuk tujuan penyediaan penyata pendapatan segmen. Berikut adalah merupakan data untuk contoh 3 penyediaan penyata pendapatan, penguasaan serapan dan marginal dalam konteks terlebih dan terkurang serap. Contoh 1 dan contoh 2 telah pun kita liputi di dalam part 1. Okay, so datanya. Syarikat Tembika mula beroperasi pada awal tahun lalu. Rekod untuk operasi 2 tahun pertama adalah seperti berikut. So, kita ada tahun 1, tahun 2. Okey, hasil jualan. Hasil jualan tahun 1, 108,000. Tahun 2, 96,000. Kemudian data-data kos dalam ringgit. Kos-kos perkilangan berubah, 57,000. Tahun 1, tahun 2, 66,000. Kos-kos perkilangan tetap, 20,000. Tahun 1, tahun 2 adalah 20,000 manakala kos-kos pentadbiran dan jualan tetap. Okey, 32,000 bagi tahun 1, 32,000 juga bagi tahun kedua. Okey, data seterusnya adalah data berkaitan dengan unit. Unit yang dikeluarkan bagi tahun 1, 9,500. Okey, bagi tahun 2 adalah 11,000. Dalam ini adalah contoh di mana unit pengeluaran tidak sama, tidak distabilkan. Okey, so kita dapati bahawa terdapat peningkatan dalam unit pengeluaran bagi tahun kedua berbanding tahun 1. Manakala unit yang dijual untuk tahun 1 9,000, untuk tahun kedua 8,000. Okey, tahap output normal, yakni tahap output yang dirancang adalah 10,000 unit setahun. Manakala kos pentadbiran dan jualan adalah bersifat tetap. Maksudnya tiada kos pentadbiran dan jualan berubah. Untuk contoh ini. Okey. Okey, berikut adalah data-data tambahan untuk tahun 1 dan tahun 2. Okey, so kita ada inventory awal untuk tahun 1 kosong dicampur dengan unit pengeluaran 9,500. So kita dapatlah jumlah inventory yang boleh dijual. Ditolak dengan unit-unit jualan 9,000, maka kita dapatlah inventory akhir dalam unit 500. Okey, so unit-unit inventory akhir tahun 1 akan dibawa ke tahun 2 sebagai unit inventory awal. Campur dengan pengeluaran tahun 2, 11,000 unit, kita dapatlah jumlah inventory yang boleh dijual dalam tahun 2. Ditolak dengan unit-unit jualan 8,000 unit, maka akhirnya kita dapatlah unit inventory akhir pada akhir tahun 2. Okey. So kalau kita masih ingat tentang kesan peningkatan inventory akhir terhadap untung bersih, angka untung bersih penguasaan serapan. So kita dapati bahawa untuk tahun 1 terdapat peningkatan sebanyak 500. Daripada kosong dah jadi 500. Memang kita tahulah kos-kos tetap, kos-kos perkilangan tetap seunit boleh diserap ke dalam ataupun ditunda ke dalam setiap 500 unit ini untuk tahun berikutnya. So kita tunda ke tahun berikutnya, jadi tahun semasa kosnya akan berkurang. So bila mana kosnya berkurang, kesan ke atas angka untung ialah angka untung akan meningkat. So kesan yang sama untuk tahun kedua kalau kita lihat di sini. Okey. Inventory awalnya 500 berakhir dengan inventory akhir sebanyak 3,500. So terdapat peningkatan sebanyak 3,000. Okey.
So dengan peningkatan sebanyak 3,000 ni berarti kos-kos overhead perkilangan tetap bolehlah ditunda ya dalam setiap unit tersebut ke tahun hadapan. So bila kita tunda kos-kos perkilangan tetap ni ke tahun hadapan, maka kos perkilangan tetap tahun semasa akan berkurang. Ya, kita tak akan charge dalam period semasa. So oleh kerana itu untung ya period semasa akan meningkat. Okey. Pengiraan kadar overhead. Ya, so kita tengok sini kadar overhead tetap yang diserap. So kita ada overhead tetap ya dibahagikan dengan output normal. So berdasarkan pada data 20,000 bahagikan dengan 10,000 unit. So dapatlah kadar overhead tetap RM2. Okey. So, kemudian untuk kos-kos perkilangan berubah ya, kita diberikan jumlahnya sebanyak 57,000 ya untuk tahun pertama. Okey. Jadi output semasa, kalau kita guna output semasa tahun pertama, kita akan dapat 9,500. So bahagi kedua-dua ni, maka kita dapatlah kos kadar kos perkilangan berubah sebanyak RM6. Okey. So kita boleh guna data untuk tahun kedua juga. Ya, kalau kita guna kadar untuk kalau kita guna data untuk tahun kedua, kita akan dapat jumlah kos berubah 66,000. Ya, bahagi dengan output semasa tahun kedua adalah sebanyak 11,000. So 66,000 bahagi dengan 11,000. Kita akan dapat RM6 juga. So dalam kes ni kita tak kisah ya, kita guna data untuk tahun 1 ataupun tahun 2 kerana sifat kos overhead kos perkilangan berubah adalah, ataupun sifat mana-mana kos berubah ialah kadar overhead berubah ataupun kadar kos berubah seunit adalah tetap, adalah kekal, adalah mala. So dalam kes ni maknanya RM6 untuk tahun 1, tahun 2 pun RM6 juga, tahun 3 pun pasti akan RM6 juga. Sebab ciri-cirinya ialah ia berubah, dari segi jumlahnya ia berubah selari dengan volume, tapi dari segi per unitnya dia kekal mala. Okay. Right. So sekarang kita akan sediakan penyata pendapatan ya menggunakan kaedah serapan untuk tahun kedua dan juga tahun pertama. Okey. So kita akan menggunakan format ya format fungsian, yakni jualan ditolak dengan kos barang dijual, maka kita dapat untung kasar. Tapi sebelum itu ya kita kena kira apa yang dinamakan sebagai kos barang dijual terselaras, sebab kita andaikan bahawa kita menggunakan sistem pengukusan normal. So dalam sistem pengukusan normal, okey, untuk item overhead kita akan menggunakan overhead yang diaplikasi. Ya, overhead yang diaplikasi ataupun overhead yang diserap. Ya, so formula untuk overhead yang diserap ialah ya kadar pratentu kita darabkan dengan volume sebenar. Ya, okey. So kita tengok ya untuk pengiraan kos barang dijual ya. So sebelum tu kita dapati bahawa kita ada inventory awal, kemudian kita akan campur dengan kos barang dikilang. Okey, kos barang dikilang terdiri daripada kos perkilangan berubah dan juga overhead tetap di sini. So untuk perkilangan berubah kita ambil saja 57,000, tetapi untuk overhead tetap kita akan guna yang diserap. Okey, so untuk yang diserap, okey, so kalau kita lihat di sini, kita akan ambil unit. Ya, kita akan ambil unit pengeluaran semasa. So unit pengeluaran semasa yakni tahun 1 adalah 9,500. Kadar overhead tetap kita dah kira sebelum ni iaitu RM2. So maka dapatlah 19,000. Okey. So inventory awal kosong campur dengan kos perkilangan. Kos perkilangan adalah 57,000 campur 19,000. Maka kita dapatlah ini adalah merupakan kos inventory yang boleh dijual lah. Okey, tapi yang dijual sebenarnya kena tolak dengan inventory akhir. Okey. So unit inventory akhir kita dapati bahawa untuk tahun 1 adalah 500 unit. Okey, kita kena darab dengan kos produk. Untuk pengukusan serapan, kos produk akan terdiri daripada tetap campur dengan berubah, perkilangan tetap dan perkilangan berubah. So perkilangan tetap kita dah kira RM6
perkilangan berubah adalah RM2. So, maknanya kos produk ataupun kos perkilangan seunit adalah RM8. So, kita darab dengan RM8 lah. Ya, so dapat RM4,000. Okay, so RM76,000 tolak RM4,000. Kita akan dapat kos barang dijual. Okay. So, kos barang dijual yang kita dah kira berasaskan kepada serapan adalah RM72,000. Okay. Tapi kalau kita tengok ya kepada kos barang dijual terselaras ni, dia jadi RM73,000. So, macam mana dapat RM73,000 ni? Ini adalah berdasarkan kepada jumlah ya terlebih ataupun terkurang serap. So, berdasarkan kepada data, kalau kita tengok kat sini, okey, yang kita serap adalah RM19,000. Tapi berdasarkan pada data, ya, kos yang sebenarnya dilibatkan adalah RM20,000. So, maknanya kita telah terkurang serap. Ya, so bila kita terkurang serap, kita kena tambah baliklah. Ya, supaya dia reflect ya the actual. Okay, so jadi akhirnya kita dapat RM73,000. So, ini adalah untuk tahun pertama. So, the same thing is done untuk tahun kedua. Ya, so jualan RM96,000. Tapi nampak ni inventory akhir. Inventory akhir tahun pertama adalah RM4,000. So, kita akan bawa ke tahun kedua sebagai inventory awal. So, inventory awal kita akan campur dengan kos perkilangan berubah dalam soalan RM66,000. Ambil saja. Tapi untuk overhead tetap yang diserap, yang ini ni kita kena kira lah. Ya, so ini adalah merupakan RM11,000 ni adalah merupakan unit pengeluaran semasa untuk tahun 2. Ya, okey. So, jadi actual volume darab dengan overhead rate. So, overhead rate untuk tetap kita dah kira tadi RM2. So, dapatlah RM22,000. So, kita campur ya inventory awal campur dengan kos pengeluaran. So, kos pengeluaran kita RM88,000 lah. So, kita dapatlah ya RM92,000 ya kos inventory yang boleh dijual. Okey. Kemudian kita akan tolak dengan inventory akhir. So, berdasarkan kepada soalan ya data tadi kita dah kira inventory akhir kita adalah 3,500. Ya, 3,500 unit. So, kita akan darab dengan kos produk seunit. So, samalah pengiraan dia 8 ni. Okey. Kos produk kalau mengikut serapan berubah adalah kos produk. Ya, perkilangan tetap pun adalah kos produk. So, kita campur kedua-duanya. Okey, so kita dapat RM8 darab 3,500. Maka ya, nilai inventory akhir untuk tahun kedua adalah RM28,000. Alright. So, kos inventory yang boleh dijual tolak inventory akhir, maka dapatlah kos barang dijual. Tapi kos barang dijual yang kita kira ni adalah merupakan kos barang dijual berasaskan kepada yang kita serap. Okey. So, kalau kita tengok pada data. Okey, sorry. Kalau kita tengok kepada data yang kita serap di sini adalah 22,000. Ni 22 ni. Yang inilah. Tapi yang sebenar adalah 20,000. So, maknanya kita telah terlebih serap. Ya, terlebih serap. Ya, saya put it in bracket. So, bila dah terlebih serap, maknanya kita kena tolak balik. Dah terlebih. Okay, kalau tidak, it does not reflect actual. So, therefore, kita tolak balik, maka kita dapatlah 62,000. So, yang inilah yang kita akan kira nanti. Kos barang dijual terselaras ni lah yang kita akan gunakan ya untuk ditolak daripada jualan. Okey. So, jualan tolak dengan kos barang dijual terselaras. Okey, sambungan. So, kita ada tahun 1 jualan 108 tadi, kita reproduce balik dan kita tolak dengan kos barang dijual terselaras 73,000. Dapatlah untung kasar. Untung kasar tolak dengan kos-kos jualan dan mentadbiran. Kos-kos jualan dan mentadbiran ni semualah berubah dan juga tetap. Ya, 32,000 berdasarkan pada soalan. So, kita dapat untung bersih ya sebanyak 3,000. Manakala untuk tahun kedua berdasarkan pada data, jualannya adalah 96,000. Okey, tolak kos barang dijual terselaras yang kita baru kira tadi. Maka kita dapatlah untung kasar yang positif. Ya, sama juga, tolak dengan kos-kos jualan dan mentadbiran.
Ya, kalau ada berubah tetap semua kita campurlah. Kalau data ni hanyalah merupakan terdiri daripada data-data tetap, kita ambil saja. Okey. So kita dapat juga untung bersih. Ya, tapi agak menurunlah. Okey. Alright. Okay, berikut adalah merupakan penyediaan penyata pendapatan menggunakan pendekatan marginal dalam konteks terlebih terkurang serap untuk tahun 1 dan tahun 2 bagi contoh 3. So, format yang kita akan gunakan adalah format sumbangan, yakni jualan, tolak kos-kos berubah, kita dapat margin sumbangan. Cuma dalam contoh 3 ini, kita tidak ada kos-kos pentadbiran dan jualan berubah. Yang kita ada hanyalah kos barang dijual berubah sahaja. Okay, so kita akan sediakan penyata pendapatan untuk tahun 1. So, kalau kita lihat tahun 1, kita ada jualan. Ya, so pengiraan kos barang dijual berubah dengan ambil kira inventory awal kosong, kemudian kita campur dengan kos perkilangan, ya, berubah. So kos perkilangan berubah 57,000 berdasarkan pada data. So kita dapatlah, ya, nilai inventory yang boleh dijual. Okey, untuk mendapatkan kos barang dijual berubah, kita kena tolak dengan inventory akhir. So kalau kita tengok inventory akhir, unitnya adalah 500 dan kita akan darabkan dengan kadar kos perkilangan berubah sahaja. Okey, kos perkilangan tetap tak boleh masuk. Ya, sebab apa? Sebab kita menggunakan marginal. Dalam marginal, kos perkilangan tetap adalah dianggap sebagai kos tempoh, bukan kos produk. Okey, so kita darab dengan 6 sajalah. Dapatlah 3,000. So 3,000. Okey, so 57,000 tolak 3,000. Maka dapatlah kos barang dijual. So kos barang dijual ini adalah merupakan kos barang dijual berubah. Okey, so 108,000 jualan tolak dengan kos barang dijual berubah, maka kita dapatlah margin sumbangan. Ya, so ini adalah margin sumbangan untuk tahun 1. So untuk tahun 2 pula, jualannya 96. Ya, RM96,000. So inventory akhir tahun 1 3,000 dibawa ke tahun 2 sebagai inventory awal. Campur dengan kos perkilangan berubah untuk tahun 2 66,000, maka dapatlah kos inventory yang boleh dijual 69,000. Okey, kita tolak dengan inventory akhir. Unit inventory akhir bagi tahun 2 adalah 3,500. Sama juga kita darab dengan kadar kos perkilangan berubah seunit. Ya, sama RM6, RM6. So kita dapatlah 21,000. Okey. Kos barang sedia untuk dijual, tolak dengan inventory akhir, maka kita dapatlah kos barang dijual berubah 48,000. Okey. So, hasil jualan, tolak dengan, ya, kos barang dijual berubah, maka kita dapatlah margin sumbangan, ya, iaitu margin sumbangan yang positif. Okey. So, dua-dua adalah merupakan margin sumbangan yang positif kerana jualan adalah melebihi kos berubah. Okey, seterusnya sambungan daripada margin sumbangan. Untuk tahun 1, kita akan tolak, ya, kos-kos tetap yang ada. So kita ada dua jenis kos tetap, ya, untuk marginal. Satunya adalah overhead perkilangan tetap. Okey, 20,000 daripada data. Kemudian jualan dan pentadbiran 32,000, ya, juga daripada data. So, margin sumbangan ditolak dengan jumlah kos tetap 52,000, maka kita dapatlah untung bersih, ya, bagi tahun 1 menggunakan pendekatan marginal. Okey. So, kita lihat untuk tahun 2 pula. Okey, tahun 2 jualan 48,000, tolak dengan jumlah kos-kos tetap terdiri daripada dua item, iaitu kos overhead perkilangan tetap tahun 2 20,000. Okey, untuk jualan dan pentadbiran tetap, tahun 2 pun 32,000 sama. Okey, so akhirnya jumlah kos tetap adalah 52,000. Ditolak daripada margin sumbangan. Dan dalam kes ni kita dapati bahawa jumlah margin sumbangan tidak dapat menampung keseluruhan kos tetap. Ya, so jumlah margin sumbangan adalah lebih kecil berbanding dengan kos tetap, maka akhirnya kita rugi. Okey, kita rugi 4,000. Okey. So, kita akan bandingkan angka untung bersih
ya, menggunakan kedua-dua pendekatan. So kita mulakan dengan tahun 1 terlebih dahulu. So dalam contoh ni kita mulakan dengan untung bersih pengekuasan marginal. Kita boleh mulakan dengan untung bersih pengekuasan serapan pun. Okay, so kalau kita gunakan pengekuasan marginal, okay, so 2,000 lah untung bersihnya berdasarkan pada pengiraan kita, okay, untuk tahun 1. Kemudian kita akan campur, okay, ataupun kita akan tolak, ya, kita campur peningkatan, tapi kalau penurunan dalam overhead tetap kita akan tolak, ya. So maknanya peningkatan, ya, bahagian overhead tetap dalam inventory, ya, ataupun tolak penurunan bahagian overhead tetap dalam inventory. So maknanya kita kena tengok perubahan dalam inventory tersebut. Okay. So dalam kes ni kita dapati bahawa asalnya inventory awal kosong, inventory akhirnya 500 unit. So 500 unit darab dengan, okay, ini adalah merupakan kadar overhead perkilangan tetap RM2. Okay, yang telah dipendam ke dalam unit-unit inventory akhir oleh, ya, pendekatan pengekosan serapan. Okay, so maknanya kita darab, so kita dapat 1,000. Okay, so kita dapatlah untung bersih pengekosan serapan sebanyak 3,000. So kalau kita tengok tadi penyediaan penyata pendapatan, betul lah. Untung bersih pengekosan serapan 3,000. Untung bersih pengekosan marginal 2,000 jatuh. So kenapa? Sebab dalam pengekosan serapan dia telah tunda, ya, 1,000 ni dia telah tunda ke dalam unit-unit inventory akhir. Maka dengan itu, oleh kerana dia tunda, maka untung bersihnya, ya, menjadi lebih tinggi daripada untung bersih marginal. Okey, kita lihat pula penyesuaian untung bagi tahun kedua, ya, untuk contoh 3. Okey, so kalau kita lihat kat sini, dimulakan dengan untung bersih pengekuasan serapan. Sebelum ini kita mula dengan untung bersih pengekuasan marginal, so mana-mana pun boleh. Tapi kena hati-hati, ya, kena hati-hati kat sini. So oleh kerana kita mula dengan untung bersih pengekuasan serapan, formulanya ialah campur penurunan, ya, dalam tahap inventory. Tapi kalau ada peningkatan, kita kena tolak. Ya, dia terbalik sikit. Okey, sekarang ni kita nak kira, kita tahu tadi berdasarkan pada analisis berlaku peningkatan, ya, dalam tahap inventory. Okey. So campur 1,000, 1,000 ni adalah inventory awal. So macam mana dapat 1,000 ni? Inventory awal bagi tahun kedua adalah 500 unit, darabkan dengan kadar overhead perkilangan tetap seunit RM2. Okey. Kemudian kita akan lihat pula inventory akhir. Nilainya 7,000, macam mana dapat? Ya, inventory akhir unitnya adalah 3,500, darab dengan kadar yang sama, iaitu kadar overhead perkilangan tetap seunit. Okey, so akhirnya kita dapati bahawa terdapat, ya, peningkatan, ya, daripada nilai 1,000 dah jadi nilai 7,000. Kita akan ambil perbezaannya, ya, jadi perbezaannya adalah bersamaan dengan 6,000. Negatif lah, ya, sebab 1,000 tolak 7,000. Okey, negatif di sini sebab kita mulakan dengan pengekosan serapan. Sebab dia kata kat sini tolak peningkatan, ya, tahap inventory. So ni berlaku peningkatan. Jadi kita kena tolak. Okey, ataupun kita boleh ambil 3,500 tolak inventory awal 500 darab dengan 2. So sama jugalah. Okay, kita akan dapat jawapan 6,000. Okey. So dalam kes ni negatif. Jadi 2,000 campur dengan negatif 6,000, maka kita akan dapat untung bersih pengekosan marginal, yakni bersamaan dengan negatif 4,000. Sebab negatif lebih besar daripada positif. 2,000 ni positif, ya, 2,000 campur negatif 6,000. So dapatlah negatif 4,000. Ya, jadi kita dah reconcile. Ya, reconcile dengan mengambil kira perubahan dalam nilai inventory. Berlaku peningkatan. Oleh kerana berlaku peningkatan, maka pendekatan serapan boleh, ya, menunda kosnya. So, ya, oleh kerana dia menunda, ya,
kos 6,000 ni, maka didapati bahawa untung ya pengekosan serapan meningkat by 6,000 lah as compared to untung ya pengekosan marginal. Okey. Okey, ni contoh keempat, kita nak lihat kesan ya penggunaan kaedah serapan dan marginal ke atas penilaian prestasi. Okey, so data untuk contoh 4, syarikat Pintar memperuntukkan data untuk tempoh 2 tahun. So, tahun pertama, so kita ada kos overhead berubah seunit RM10, unit pengeluaran RM10,000, unit yang dijual RM5,000. Ini adalah nilai, harga jualan, ya, harga jualan seunit RM25. Kemudian kos overhead tetap dari segi jumlah RM100,000. Okey, untuk tahun kedua pula sama saja, kos overhead berubah seunit ya pun RM10, tapi unit pengeluaran adalah RM5,000 saja ya. So ada kejatuhan ya dalam ataupun pengurangan ya di dalam unit yang dikeluarkan. Tapi unit yang dijual meningkat untuk tahun kedua. So biasanya kalau jualan meningkat baguslah ya. So macam mana boleh jadi macam ni ya? Sebab kalau kita tengok kita katakan kita andaikan tiada inventory awal. So kalau unit yang dikeluarkan RM10,000, yang dijual adalah RM5,000, maka unit inventory akhir adalah RM5,000. Ya. So unit inventory akhir RM5,000 tahun 1 bawa ke tahun kedua sebagai inventory awal. So inventory awal campur unit pengeluaran, maknanya unit inventory yang boleh dijual adalah RM10,000. Dan memang dijual RM10,000 pun semua habis dah dijual, tak ada stok dah. So baguslah ya dari segi, sebab kita nak lihat dari segi penilaian prestasi. So sepatutnya dari segi prestasinya memang bagus because you are able to sell all of your inventories. Okay, so kos tetapnya sama juga RM100,000. Okay, andaian lain-lain kos tidak berubah. Okay, so tak ada apa-apalah. So maknanya kos berubah yang kita akan ambil kira hanyalah kos overhead ya, berubah seunit sahaja. Sediakan penyata pendapatan dengan menggunakan kedua. Okay, berikut adalah merupakan penyediaan penyata pendapatan menggunakan pendekatan pengekosan marginal untuk melihat kesan ke atas penilaian prestasi, terutamanya prestasi pengurus jualan. Okay, so kita lihat kat sini perbandingan untuk tahun 1 dan tahun kedua. So ini adalah jalan kira jualan. Okay, kalau kita lihat di sini pengiraannya adalah harga jualan didarabkan dengan unit jualan tahun pertama. Unit jualan tahun pertama cuma 5,000 unit. So kita dapatlah 125. Tapi kalau kita lihat pada tahun kedua, harga jualannya sama, RM25 juga. Tetapi unit jualannya telah meningkat daripada 5,000 kepada 10,000 unit. Okey, maka nilai jualannya juga meningkat menjadi RM250,000. Okey. So kita lihat pula pengiraan kos barang dijual. Oleh kerana ini merupakan pendekatan pengekosan marginal, maka kos barang dijualnya akan terdiri daripada item-item kos berubah sahaja, yakni bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead perkilangan berubah. Okey. So, kalau kita tengok di sini, jalan kiranya adalah RM10. Ini adalah merupakan kos berubah seunit daripada data. Kita akan darabkan dengan unit jualan sebab kita akan kira kos barang dijual. So darab dengan unit jualan pada tahun pertama. So kita dapat RM50,000. Okey. Kalau kita tengok pula tahun kedua, kos barang dijual berubahnya kekal ya pada RM10 seunit. Tetapi unit jualan telah meningkat ya kepada RM10,000. So darab dengan RM10,000 maka kita dapatlah kos barang dijual berubah RM100,000. Okey. Now, jualan ditolak dengan kos barang dijual berubah, kita akan dapat margin sumbangan. So dalam contoh ni kita tidak mengambil kira
kos-kos jualan dan pentadbiran berubah. So kita andaikan ianya tak wujud lah, ya, sebab walaupun kita tak ambil kira, ia tidak memberi kesan, ya, kepada analisis kita. Okay. Next, kita akan lihat kepada kos-kos tetap, sebab margin sumbangan mesti ditolak dengan kos-kos overhead tetap untuk mendapatkan pendapatan bersih. So again, ya, dekat sini kalau kita tengokkan, kita hanya tolak kos overhead tetap. So kita andaikan dalam analisis ini kita ketepikan belanja jualan dan pentadbiran, sebab belanja jualan dan pentadbiran tidak memberi kesan pun, ya. Yang akan memberi kesan adalah kos-kos perkilangan itu sendiri. Okay. So kos overhead tetap untuk tahun 1 100,000, tahun kedua 100,000. So bila kita tolak, okay, perhatikan tahun 1 kita rugi. Kenapa kita rugi? Sebab jumlah margin sumbangan adalah lebih rendah berbanding dengan kos overhead perkilangan tetap. Okay, so kita dapat kerugian di situ. Tapi kalau kita lihat kepada tahun kedua, jumlah margin sumbangan kita lebih besar, kos tetapnya sama. Ya, sebab kos tetap tidak berubah walaupun volume jualan meningkat. Ya, jadi akhirnya kita mendapat keuntungan, ya, sebanyak 50,000. Okey. Jadi, ya, yang pentingnya ialah kita dapati bahawa, ya, angka untung yang kita perolehi hasil daripada perbandingan tahun 1 dan tahun 2 mencerminkan usaha peningkatan jualan, ya, sebab memang berlaku peningkatan jualan, ya, daripada 5,000 menjadi 10,000. So semestinya lah angka untung juga akan meningkat, ya. Jadi kalau kita tengok pada tahun 1 bila dijual 5,000 unit saja, ya, prestasi pengurus jualan ini menunjukkan kerugian sebanyak 25,000. Tapi apabila, ya, jualan meningkat daripada 5,000 menjadi 10,000, maka jelas, ya, di situ bahawa untung bersihnya meningkat. So dari segi penilaian prestasi memang adil lah kalau kita gunakan penyata pendapatan, ya, berasaskan kepada pengukusan marginal untuk menilai prestasi seorang pengurus jualan. Okey, kita lihat pula penyediaan penyata pendapatan menggunakan pengukusan serapan ataupun pengukusan penuh. Okey, perbandingan antara tahun 1 dan juga tahun 2. Okey. So untuk jualan di situ kita dapati bahawa datanya sama seperti pengukusan marginal, ya. So jalan kiranya sama. So kita dapat 125,000 untuk tahun pertama, 250,000 untuk tahun kedua. Format yang kita gunakan adalah format fungsian, ya, dalam pengukusan serapan, yakni jualan ditolak dengan kos barang dijual. Okey, maka kita akan dapat untung kasar. Okey. Jadi ini adalah merupakan pengiraan, ya, kadar kos tetap seunit, okey, bagi tahun 1 dan tahun 2. Untuk tahun 1 kos tetapnya 100,000, ya, tapi unit yang dikeluarkan adalah 10,000. Maka, ya, kadar kos tetap adalah RM10. Okey. Untuk tahun kedua pula, jumlah kos tetapnya masih kekal 100,000 sebab kos tetap dia tidak berubah mengikut volume. Tapi volume pengeluaran telah menurun daripada 10,000 menjadi 5,000. So apabila volume pengeluaran menurun, maka kadar, ya, kos overhead tetap akan meningkat. Ya, so instead of 10 dah jadi 20. Okey, kita akan gunakan data ni untuk melengkapkan penyata pendapatan. Okey, jualan tolak kos KBDJ, kos barang dijual, inventory awal bagi tahun pertama. Okey, kosong. Tahun kedua 100,000. So itu tak ada masalah lah. Okey, kita campur dengan pengeluaran, ya, yakni kos barang dikilang. So T ni adalah tetap, B ni adalah berubah. So kadar overhead tetap adalah RM10, ya, di sini. Okey, kita akan campur dengan, ya, kadar overhead berubah ataupun kos perkilangan berubah. So RM10 ni kita dapat daripada data. So bila kita campur kedua-dua ni kita dapat RM20 lah. Okey, darab dengan 10,000 unit pengeluaran. Akhirnya kita dapat, ya, kos perkilangan semasa untuk tahun 1 sebanyak RM200,000. Okey. Right. Untuk tahun kedua pula, okey, kita akan menggunakan kadar overhead tetap untuk tahun 2 iaitu 20. Tapi kadar berubahnya kekal RM10.
Ya, kadar berubah ni kita ambil daripada data ya. Okey. So akhirnya kita campurkan kedua ni, kita dapat kos produk RM30. So kos produk RM30 darab dengan unit yang dikeluarkan RM5,000, maka jumlah kos perkilangan adalah RM150,000. Okey. So ini adalah merupakan pengekosan serapan. So dalam pengekosan serapan, kos overhead perkilangan tetap dianggap sebagai kos produk ya, bersama dengan kos perkilangan berubah. Ya, jadi kita kena add the two together. Okey, kos perkilangan tetap, kos perkilangan berubah. Kos perkilangan tetap, kos perkilangan berubah. Okey. Inventory akhir pula. So, unit inventory akhir ya, untuk tahun pertama adalah 5,000 unit. Okey. Jadi sama juga kita akan darab dengan kos produk seunit. So, kos produk seunit terdiri daripada kadar overhead tetap dicampur dengan kadar kos perkilangan berubah. So, campur dua-dua ni kita dapat RM20 darab dengan 5,000 unit inventory akhir tahun pertama. Maka dapatlah nilai inventory akhir bagi tahun pertama bersamaan dengan RM100,000. Okay. Right. So, inventory awal campur kos pengeluaran semasa, kita dapat kos yang boleh dijual. Tolak dengan inventory akhir, barulah kita akan dapat kos barang dijual. Okey. So, untuk mendapatkan angka untung kasar, kita ambil jualan, kita tolak dengan kos barang dijual, RM125,000 tolak RM100,000, maka dapatlah untung kasar bagi tahun pertama sebanyak RM25,000. Okey, so tahun kedua pula. Tahun kedua kita dah kira jualannya adalah RM250,000, sama seperti pengekosan marginal. Okey, kita ada inventory awal. Inventory awal RM100,000 ni datang daripada inventory akhir tahun pertama. Carry forward. Alright. Okey. Untuk kos pengeluaran, so kita dah kira tadi RM20,000 darab RM5,000. So kita dapat RM20 ya. Campur RM10, so RM30. Darab RM5,000, so dapatlah RM150,000. Okey. So, inventory awal campur kos perkilangan. Ya, so, kita dapat RM250,000. So, untuk tahun kedua, tidak ada inventory akhir. So, tak ada apa-apalah. Ya. Okey. Jadi, kita dapat kos barang dijual. So, RM250,000 hasil jualan. Tolak kos barang dijual pun RM250,000. Akhirnya, kita dapat kerugian. Ya, sebanyak maknanya bukan kerugian lah, pula modal sebenarnya. Ya, sebab apa? Sebab jumlah hasil adalah sama dengan jumlah kos. Ini sebenarnya belum tolak lagi dengan kos-kos operasi yang lain. Ya, kalau ada. So, kita hanya mengambil kira kos perkilangan sahaja. Okey, apa yang kita nak tekankan di sini ialah ya, penggunaan pengekosan serapan tidak sesuai digunakan untuk tujuan penilaian prestasi. Sebab berdasarkan pada data, kita tahu bahawa berlaku peningkatan di dalam jualan. So, kalau kita tengok nilai jualan pun berlaku peningkatan. Ya, unitnya pun, volumenya pun berlaku peningkatan. Nilai jualannya pun berlaku peningkatan. Namun begitu, ya, kesan terhadap untung bertentangan. So, walaupun berlaku peningkatan di sini, tetapi angka untung ya, telah menurun. Jadi, dia tidak mencerminkan usaha yang dilakukan oleh pengurus jualan ya, untuk meningkatkan jualan. Ya, jadi, bila dinilai prestasi pengurus jualan tadi, menggunakan pengekosan serapan, maka pengurus ya, tersebut akan kecewa ya, kerana prestasinya dianggap tidak baik. Walhal ya, tugas utama ya, seorang pengurus jualan adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan jualan, dan ia telah pun melakukan sedemikian. Ya, tetapi dari segi penilaian prestasinya, penata pendapatan tidak menunjukkan keadaan yang sebegitu. Okey. Okay, dalam pengekosan serapan, semua kos overhead perkilangan tetap dilepaskan sebagai kos produk melalui kos barang dijual bila inventory dijual. Bermakna ia hanya akan dianggap sebagai belanja ya, sekiranya produk tersebut dijual. Sekiranya produk tersebut belum lagi dijual,
ia akan dipendam ya dan diserap ke dalam inventory. Maknanya dijadikan sebagai kos inventory akhir. So kos inventory akhir ni akan dibawa ke period akan datang. Sebab dia inventory akhir ya, dibawa ke period akan datang sebagai inventory awal. Jadi untuk period semasa ya, pengiraan kosnya adalah kurang ya, kerana terdapat sebahagiannya yang telah ditunda ke period akan datang. Jadi kesannya ialah untung tahun semasa akan meningkat ya. Tapi kalau untuk pengokosan marginal, kita dapati bahawa semua kos overhead perkilangan tetap akan dilaporkan sebagai kos tempoh dan dibelanjakan dalam period ianya dilibatkan. Maknanya, kos overhead perkilangan tetap ya, dalam pengokosan marginal, kita akan merekodnya sebagai belanja operasi lah. Ya, maknanya kos tempoh dalam period di mana ianya dilibatkan tanpa mengambil kira sama ada unit-unit yang dikeluarkan pada period tersebut telah dijual ataupun belum. Ya. Jadi walaupun kita telah melibatkan kos overhead tetap untuk menghasilkan produk dan ada produk yang belum dijual, kita masih akan menganggap semua kos overhead perkilangan tetap yang dilibatkan dalam tahun semasa itu tadi sebagai belanja, yakni sebagai kos tempoh. Ya, so berbeza dengan serapan. Ya, serapan hanya akan anggap kos overhead perkilangan tetap sebagai kos ya, dalam period semasa sekiranya produk tersebut telah dijual. Tapi kalau ianya belum dijual, dia akan tunda. Ya, so di situ bezanya antara pengokosan serapan dan pengokosan marginal. Okay. So penyokong-penyokong ya bagi pengokosan marginal yang argue ya mengapa penyata pendapatan mesti disediakan berasaskan kepada pengokosan marginal. So mereka ni percaya bahawa kos overhead perkilangan tetap tidak menambah ya, kepada nilai produk. Ya, maknanya there's no value added ya, as far as fixed manufacturing overhead cost is concerned. Ia dilibatkan untuk memperuntukkan kapasiti pengeluaran yang akan terus luput sekalipun kapasiti tidak diguna seperti sewa kilang, insurans kilang dan sebagainya. Ya, jadi apa yang dikatakan di sini ialah kos overhead perkilangan tetap ni sebenarnya tidak ada berkaitan dengan produk yang kita keluarkan. Ya, so kalaulah maknanya produk tidak dikeluarkan pada satu-satu tempoh, kos overhead perkilangan tetap ya masih ya akan dilibatkan. Jadi perkaitan langsung ya di antara kos overhead perkilangan tetap dengan ya unit pengeluaran tidak ada. Ya, oleh kerana itu dia penyokong ya pengokosan marginal ni menganggap bahawa kos overhead perkilangan tetap bukan kos produk ya, tetapi ia merupakan kos tempoh. Pengokosan marginal memadankan hasil dengan kos langsung yang terlibat untuk menjana hasil tersebut. Ya. Dengan itu pendapatan bersih berubah hanya dengan jualan. So kalau kita lihat ya kepada contoh 4 tadi, kita dapati bahawa pendapatan bersih akan meningkat bila mana jualan meningkat. Pendapatan bersih akan menurun bila mana jualan menurun. Ya. Kerana apa yang diambil kira adalah kos-kos berubah. Dan kita tahu bahawa kos berubah hanya akan meningkat apabila volume meningkat. Tapi kalaulah maknanya kita menilai prestasi pengurus jualan menggunakan ya, penyata pendapatan yang disediakan berasaskan kepada pengokosan serapan, kita dapati bahawa dia memberikan kesan yang bertentangan. Ya, boleh memberikan kesan yang bertentangan sebab melibatkan kos tetap. Ya, kos tetap ni dia tidak ada berkaitan dengan volume. Ya. Jadi dalam keadaan di mana bila volume pengeluaran jatuh, ya, menurun, kadar overhead perkilangan tetap akan meningkat. Itu bahayanya. Ya, so bila kita darab dengan kadar yang meningkat, maka kos akan jadi tinggi lah. So bila kos jadi tinggi, maka pendapatan bersihnya akan berkurang. Okey. Okey, penyokong pengokosan serapan pula percaya bahawa kos perkilangan tetap dilibatkan hanya semata-mata untuk mengilang produk.
Dengan itu, kosnya harus dialokasikan kepada produk. Ya, sebab dia argue, okay, penyediaan kilang, mesin-mesin dan sebagainya, ya, insurans kilang, security kilang, semua tu sebab apa? Sebab kita nak mengilang, kita nak mengeluarkan produk. Kalau kita tak perlu keluarkan produk, maka kos overhead perkilangan tetap ini tidak perlu sama sekali kita libatkan. Asaskan kepada, ya, justifikasi tersebut, maka penyokong, ya, pengekosan serapan menganggapkan bahawa kos overhead perkilangan tetap mesti dikategorikan sebagai kos produk dan bukannya kos tempoh. Okay. So, jika kos perkilangan tetap tidak diambil kira dalam penilaian inventory, maka pengekosan marginal ini dikatakan telah mengurang nyatakan, ya, kos berubah jangka panjang, ya, dan menghasilkan kos pengeluaran sebenar yang tidak tepat untuk pembuatan keputusan. Ya, ini argument dia. Kos berubah jangka panjang ni bermaksud kos berubah memanglah dia berubah, ya, mengikut volume. Tapi sebenarnya kos tetap juga dalam jangka panjang, ya, dia berbeza nilai dia. Contohnya kos tetap bertingkat. Ya, so kos tetap bertingkat ni, for instance, bila volume meningkat, mungkin mesin yang sedia ada tidak mencukupi, jadi kita perlu tambah mesin. Jadi bila kita tambah mesin, maknanya berlaku anjakan, ya, daripada nilai kos tetap asal kepada nilai yang baru. So dia akan berubah lah. Ya. Jadi argumennya di situ ialah bila, ya, kita tidak mengambil kira kos penuh, ya, kos penuh ataupun full cost, maknanya kita mengurang nyatakan kos produk. Itu argumen pengekosan serapan lah. Okay. Tapi untuk tujuan pembuatan keputusan sebenarnya dari aspek kita tidak mengambil kira semua kos. Jadi ada kemungkinan, ya, pembuatan keputusan yang kita buat tu mungkin tidak tepat. Ya. Antara kelebihan pendekatan marginal ialah pengurus mudah faham. Ya, sebagai contoh, yang kes di mana berlaku peningkatan di dalam jualan, so pengurus pengeluaran akan memahami, ya, bahawa usaha untuk meningkatkan jualan tersebut, ya, ditunjukkan, ya, daripada angka untung yang diperolehi berasaskan kepada penyediaan penyata pendapatan. Okay, so logik lah, ya, bahawa bila berlaku peningkatan jualan, maka pendapatan bersih juga akan meningkat. Ya, berbeza dengan apabila penyata pendapatan disediakan menggunakan pendekatan serapan. Ya, sebab ada kemungkinan di mana, ya, seperti contoh 4 sebelum ini, kita dapati bahawa walaupun berlaku peningkatan di dalam jualan, ya, yakni unit jualan meningkat, tetapi pendapatan bersih telah menurun. Okey. Okey, kelebihan seterusnya ialah kesan kos tetap ke atas untung diberikan penekanan, ya, sebab kita tahu bahawa kos tetap dia tidak berubah mengikut volume, ya. Jadi berlaku usaha untuk meningkatkan pengeluaran dan akhirnya kita dapat meningkatkan juga jualan, tapi kita tahu bahawa kos tetap sebenarnya kekal sama, ya, tidak ada perkaitan di antara kos tetap itu tadi dengan usaha, ya, untuk meningkatkan jualan, ya. Okey, konsisten dengan analisis kos volume untung. So analisis kos volume untung ini adalah dalam kuliah 13 di mana analisis kos volume untung menggunakan pendekatan marginal, ya, untuk kita menganalisis hubungan di antara kos, volume dan untung. Okay, seterusnya, untung bersih hampir sama dengan aliran tunai, ya, sebab kos-kos yang diambil kira dalam pendekatan marginal hanyalah merupakan kos-kos berubah, yakni kos-kos yang selari dengan volume. Ya, so bila volume meningkat, kos berubah meningkat. Bila volume menurun, jumlah kos berubah juga akan menurun. Okay, ianya juga konsisten, ya, dengan sistem kos standard dan juga belanjawan boleh ubah ataupun juga dikenali sebagai belanjawan fleksibel. So kedua-dua ini digunakan untuk tujuan laporan prestasi, ya, penyediaan laporan prestasi. So dalam penyediaan laporan prestasi yang menggunakan elemen kos standard dan juga penyediaan belanjawan fleksibel, ya, ataupun belanjawan boleh ubah ini, kita perlu memisahkan komponen berubah dan juga komponen tetap.
So konsisten lah dengan pendekatan marginal ya, di mana dalam pendekatan marginal juga memisahkan komponen berubah dan juga komponen tetap ya. Tapi kalau penguasaan serapan tidak. Ya, dalam penguasaan serapan ya, yang kita gunakan dalam financial accounting untuk external reporting tu memang tidak ada pemisahan di antara kos-kos berubah dan juga kos-kos tetap. Okey. Seterusnya, mudah ya menganggarkan keuntungan produk dan segmen. Ya, sebab bila kita memisahkan ya di antara elemen kos berubah dan elemen kos tetap, so kita tahu bahawa kos berubah ni adalah merupakan kos-kos yang boleh kita kawal. Ya, sedangkan kos-kos tetap kita tak boleh kawal sebab dia kekal sama. Ya, jadi untuk tujuan untuk merancang kos, ya, untuk merancang hasil dan sebagainya akan menjadi lebih mudah kerana kita dapat melihat dengan jelas ya hubungan di antara kos dengan aktiviti yang akan dijalankan itu tadi. Ya, jadi kita akan tahulah kalau sesuatu aktiviti itu dijalankan, apakah kos-kos yang akan meningkat dan apakah kos-kos yang akan kekal sama. Okey. Dan akhir sekali, untung tidak dipengaruhi oleh perubahan di dalam inventory. Okay, sesuai untuk tujuan penilaian prestasi. Ya, tidak seperti penguasaan serapan di mana bila berlaku peningkatan di dalam tahap inventory ya, yakni apabila volume ya ataupun unit inventory akhir meningkat, ya, maka nilai inventory akhir juga akan meningkat. So bila nilai inventory akhir meningkat, maka kos barang dijual akan menurun. So bila kos barang dijual menurun, ya, untung ya akan meningkat. Jadi apa yang jelas di sini ialah ya hubungan ataupun penentu kepada keuntungan itu adalah bergantung kepada tahap ya perubahan dalam tahap inventory. So kalau berlaku ya perubahan dalam tahap inventory yang menunjukkan bahawa inventory akhir itu meningkat, maka kita tahulah ya untung juga akan meningkat. So kalaulah ya perubahan inventory akhir itu adalah di mana inventory akhir itu menurun, maka ya untung yang ditunjukkan dalam pendekatan serapan juga akan menurun. Jadi hubungannya lebih kepada hubungan antara pendapatan bersih dengan inventory, bukan hubungan di antara pendapatan bersih dengan usaha ya untuk meningkatkan hasil. Ya, jadi pendekatan marginal ni sebenarnya mempunyai satu kekuatan ya dari segi penilaian prestasi. Ya, pengurus-pengurus segmen itu tadi. Alright. So kelebihan pendekatan serapan ada juga kelebihannya. Okay, iaitu kos overhead perkilangan tetap dilayan sama seperti kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga kos overhead perkilangan berubah. Ya, jadi mudah. Maknanya kita menganggap kos-kos overhead perkilangan tetap tu kos produk juga. Ya, seperti kos-kos produk yang lain. Okay. Pelaporan luaran dan keperluan cukai menggunakan kaedah serapan. Ya. Lepas tu konsisten dengan keputusan peletakan harga yang mengambil kira kos penuh. Sebab bila kita nak meletakkan harga, kita kena pastikan bahawa harga yang kita letakkan itu mampu untuk menampung semua kos yang terlibat. Jadi kalau kita ambil kira kos berubah saja, dikhawatiri ya margin sumbangan tidak dapat menampung kos tetap. Ya, sebab kita tak ambil kira dalam keputusan peletakan harga itu tadi. Ya, jadi terdapatlah kelebihan dari segi penguasaan serapan ya dalam penentuan harga berbanding dengan penguasaan marginal. Okay. Penyediaan penyata pendapatan berasaskan kepada pendekatan marginal ya sangat sesuai ya untuk digunakan bagi menilai prestasi segmen. So kita akan lihat ya cara penyediaan penyata pendapatan untuk penilaian prestasi segmen. Segmen ini adalah merupakan division ya ataupun jabatan ya dalam sesebuah syarikat yang bertanggungjawab terhadap sesuatu aspek, contohnya sama ada terhadap jualan ya, terhadap hasil, terhadap kos ya, lini produk ya, cawangan ya. Jadi kesemua ini adalah merupakan contoh-contoh segmen. Okey, so kita lihat contoh
penyediaan penyata pendapatan bagi syarikat meriah yang mengeluar dan menjual dua jenis keluaran, TV dan radio. Jadi pengeluaran produk TV ni dianggap sebagai satu segmen, ya, pengeluaran produk radio ni juga dianggap sebagai satu segmen. Jadi segmen-segmen ini bertanggungjawab terhadap pengeluaran dan juga penjualan. Ya, jadi ia bukan sahaja merupakan jabatan pengeluaran, tetapi juga merupakan unit, ya, yang bertanggungjawab terhadap jualan. Maka ia adalah merupakan pusat untung. Ya, pusat untung ni maknanya unit tersebut ataupun segmen tersebut, ya, akan bertanggungjawab untuk menjana hasil dan juga bertanggungjawab untuk mengawal kos-kos yang terlibat dalam divisionnya. Okay. So, setiap keluaran dikeluarkan oleh segmen yang berlainan. Penyata pendapatan digunakan sebagai asas untuk menilai prestasi pengurus segmen tersebut. Okay. So, kita akan lihat penyata pendapatan bagi menilai prestasi segmen menggunakan pendekatan marginal. Right. So, berdasarkan kepada pendekatan marginal, kita akan menggunakan format sumbangan. So, dalam format sumbangan, kita ada jualan. Kita tolak dengan kos-kos berubah, kita dapat margin sumbangan. Margin sumbangan ditolak dengan semua kos-kos tetap yang terlibat. Nampak? Ya, kita dapat margin segmen ataupun margin keluaran. Kenapa dipanggil margin keluaran? Sebab segmen ini bertanggungjawab terhadap keluaran. Ya, tapi kita boleh panggilnya sebagai margin segmen sahaja. Kemudian untuk mendapatkan pendapatan bersih ataupun rugi bersih, kita perlu tolak dengan apa yang dikenali sebagai kos tetap umum. Okey, kos tetap, overhead tetap ini adalah merupakan kos tetap langsung, ya, yang boleh dikesan terhadap segmen-segmen tersebut. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, so 30,000, okey, 30,000 adalah merupakan kos tetap untuk TV. 20,000 adalah merupakan kos tetap untuk radio, contoh yang begitu. Tapi kalau untuk belanja tetap umum ni, kita tak boleh kesan, ya, kepada division-division ataupun segmen tersebut. Sebab dia merupakan umum. Umum ni contohnya macam kos sewa kilang, ya. So dalam kilang tersebut kita mengeluarkan produk TV dan juga produk radio. Tapi kos sewa tu adalah merupakan kos tak langsung, ya, dengan TV dan radio, ataupun kos security kilang, ya. So maknanya adalah merupakan kos-kos yang dikongsi bersama. Jadi untuk penilaian prestasi segmen, kos-kos tetap umum yang biasanya kita mengalokasikannya kepada produk, tapi untuk tujuan penilaian prestasi kita tak boleh alokasi, ya. So maknanya kita akan asingkan lah. Ya, kita akan asingkan, ya, sebagai untuk mengira jumlah pendapatan sahaja, tapi bukan untuk mengira margin segmen produk. Okey, so kalau kita tengok untuk TV, so kita ada jualan, ya, sebab dia merupakan tanggungjawab, ya, division TV ini tadi. Ditolak dengan kos-kos berubah, yakni kos barang dijual berubah, yakni tanggungjawab, ya, segmen TV juga. Belanja jualan dan pentadbiran pun tanggungjawab segmen TV. So kita boleh kesan direct, ya, kepada segmen TV. So kita dapat margin sumbangan, okey, untuk segmen TV. Kemudian kita tolak kos-kos tetap langsung. Kos-kos tetap langsung ni adalah merupakan kos-kos tetap yang boleh dikesan secara langsung kepada segmen-segmen tersebut. Yang ini kita boleh itemize, ya, untuk mengira margin. So margin sumbangan kita tolak dengan kos-kos tetap langsung, barulah kita akan dapat margin segmen. So perkara yang sama kita akan lakukan untuk radio. Okay, so akhirnya kita dapat margin segmen untuk radio 55,000. So ini pun sama juga, ya, 55,000. Okay. So akhirnya kita jumlahkan kedua-duanya, maka kita dapatlah untuk jumlah. Ya, so kita dapati bahawa syarikat ini, ya, mengalami kerugian sebanyak 10,000. Ya, namun begitu, ya, dari segi margin segmen, kedua-dua produk ni sebenarnya menguntungkan. Ya, tapi syarikat ni rugi sebab apa? Sebab ni kos tetap umum. Kos tetap umum ni, yang ni overhead umum 100,000. Ya, belanja jualan dan pentadbiran umum 20,000. Yang ini yang sebenarnya apa kata terlalu tinggi.
ya, menyebabkan keuntungan, ya, setiap segmen ini tidak dapat menampung. Jadi syarikat harus memikirkanlah, ya, mungkin perlu, ya, dijimatkan, katakanlah kalau ruang kilang tersebut terlalu besar, ya, mungkin perlu pindah, mungkin perlu disewakan, ya, maknanya perlu mencari jalan alternatif untuk meningkatkan hasil supaya dapat menampung, ya, overhead tetap umum ni. Okay. Dan juga belanja jualan dan pentadbiran umum. Alright. Okay, seterusnya adalah merupakan penyediaan penyata pendapatan berasaskan pengukusan serapan untuk tujuan penilaian prestasi segmen. So, kita tengok kesannya. Okay, so masih sama, kita ada segmen TV, radio dan kita akan lihat dari segi jumlah. Tapi penyediaan serapan ni akan menggunakan format fungsian, ya. Format fungsian ialah jualan tolak kos barang dijual. Dalam kos barang dijual ni terdiri daripada kos perkilangan berubah dan juga kos, ya, overhead perkilangan tetap. Okey, so semuanya kita anggapkan sebagai kos produk, ya, dalam pengukusan serapan. So jualan tolak kos barang dijual, kita dapat margin kasar. Margin kasar kita tolak belanja jualan dan pentadbiran, maka kita dapat sama ada untung atau rugi bersih. Okey. So kita tengok prestasi division TV. Okey. So kita ingat, ya, tadinya kita dapati bahawa jumlah kos overhead tetap umum adalah sebanyak 120. Yes, jadi 120 tu kita dah tak nampak, ya, dalam penyata pendapatan segmen menggunakan pendekatan serapan sebab ianya telah termasuk, ya, sama ada dalam kos barang dijual ni, ya, ataupun dalam belanja jualan dan pentadbiran, ya, it's somewhere here sebab we cannot see. Okay. Jadi macam mana caranya dimasukkan, ya, ataupun diserap ke dalam KBDJ dan jualan dan pentadbiran ni adalah dengan cara mengalokasikannya, ya, so berasaskan kepada asas-asas tertentu lah. Ya, so bila dia dah allocate, so kita dah tak nampak. Sedangkan kos-kos overhead tetap yang dialokasikan ini adalah kos-kos overhead yang tidak boleh dikawal, ya, oleh segmen tersebut. Jadi tidak sesuai untuk digunakan sebagai alat, ya, penilaian prestasi. Ya. Okey, so untuk TV kita ada jualan 400,000, so samalah. Tapi kita tolak dengan kos barang dijual yang dah termasuk dengan elemen kos-kos langsung, ya, kos-kos tetap langsung dan juga kos-kos tetap umum. So kita dapat margin kasar. So margin kasar positif, tolak pula dengan belanja jualan dan pentadbiran. So dalam ni pun ada, ya, yang umum, ya, dan ada yang langsung. Ya, so akhirnya dapat untung. So okeylah untung. Tapi kalau kita lihat pula kepada segmen radio, jualan 290,000 tolak KBDJ di mana di dalamnya telah diserap, ya, kos-kos tetap umum juga. So akhirnya dapat margin kasar 10,000, ya, maknanya hasil jualan segmen radio tak dapat menampung, ya, semua kos-kos yang terlibat, ya. So dia dah sebenarnya dapat tampung, ya, kos tetap langsungnya boleh. Ya, begitu juga dengan kos-kos berubah, ya, kalau kita lihat kepada penyediaan penyata pendapatan berasaskan marginal tadi. Tapi bila kita guna serapan, kita serapkan juga kos-kos overhead tetap umum, akhirnya, ya, margin kasar untuk segmen radio dah jadi negatif. So bila negatif, tambah pula lagi dengan belanja jualan dan pentadbiran yang langsung dan juga yang umumnya, maka akhirnya berlakulah kerugian di sini. Ya, jadi bila kita kira dari segi jumlah, okey, hasil jualan tolak KBDJ, ke margin kasar positif. Sebab apa margin kasar positif? Ya, disebabkan oleh margin kasar segmen TV. Okey, tolak, ya, kerugian di sini, maka masih dapat positif, ya. Belanja jualan dan pentadbiran lebih daripada margin kasar. So of course lah, ya, syarikat menanggung kerugian. Tapi betul syarikat menanggung kerugian, tetapi bila kita nak menilai, ya, keberuntungan ataupun prestasi segmen-segmen, seolah-olah, ya, division TV, division radio ni mengalami kerugian. Sebenarnya tidak, ya. Kenapa dia mengalami kerugian? Sebab kita dah serap kos-kos umum, ya, yakni kos-kos yang sebenarnya memang tidak boleh dikawal oleh segmen radio tersebut, ya. Dengan itu penggunaan, ya, pengukusan serapan untuk penyediaan penyata pendapatan
bagi tujuan penilaian prestasi segmen adalah tidak sesuai sama sekali. Ya, jadi rumusannya kalau kita hendak menilai prestasi segmen-segmen, ya, menggunakan penyata pendapatan, pastikan penyata pendapatan tersebut disediakan, ya, menggunakan pendekatan marginal. Ya. Okey. Dengan itu tamatlah, ya, penerangan untuk bahagian kedua, ya, yakni bahagian terakhir kuliah ke-12, yakni pengukuasan serapan dan marginal. Sekian, terima kasih.